Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi dalam channel My Hobby. Okey, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat walafiat dan sentiasa mendapat profit yang maksimum. Okey, seperti mana biasa, My Hobby mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber yang telah subscribe channel My Hobby, dan juga kepada pengguna-pengguna TKM. Mudah-mudahan mendapat profit yang maksimum setiap hari ya. Okey, apa ya, sudah lama dah ni saya tak upload video. Mungkin dalam 2 bulan dah rasanya. Agak sibuk sikit, terutama sepanjang bulan Ramadan hari tu memang agak sibuk lah. Jadi petang ni 24 bulan 5, sekarang pukul 3.22. Okey, petang ni kita nak masuk market sekejap. Kita tengok dulu macam mana. Okey, sekarang ni dekat TFM1 lah. Okey, sekarang ni dekat TFM1 M1 sini ya. Boleh nampak tempat anak panah tu pusing-pusing ya. Okey, M1. Sekarang ni kita tengok market dia dari M1 ni ya. Okey, tak nampak ke? Tak nampak, kita besarkan sikit. Besar sikit. Tapi candle biar kecil. Kalau besar kita tak boleh nampak dengan jarak jauh. Kita boleh nampak pada jarak yang dekat. Jadi kalau boleh kita kecilkan cat dan kita tengok lebih jauh, supaya kita boleh nampak perjalanan secara keseluruhan ya. Macam ni ya. Kita boleh nampak dari pagi tadi ya. Dari pagi tadi kita boleh nampak dia punya open pagi tadi di sini. Okey, open pagi tadi kita boleh nampak dia agak sejajar di sini sekitar 3 jam. Okey, di sini sekitar 3 jam dia mendata di sini, kemudian dia turun. Apabila dia turun, dia naik semula dengan signal yang bersilang ni. Okey, signal bersilang. Kemudian dia naik dan dia bersilang semula ke bawah, dan sekarang dia naik semula dan keadaan signal juga mula bersilang. Apabila signal mula bersilang, ini menunjukkan bahawa trend M1 yang bermula dari sini akan bermula lah. Okey. Okey, ini pun dia bersilang di sini. Mana kita price dia bermula dari sini ya, bawah ni. Dia naik sampai atas ya. Okey, kita tengok berapa candle dia. Dari sini sampai sini berapa candle? 224 candle. Berarti 223 minit ataupun 24 minit sini ya. Okey. Di sini 180, 130 dan 142. Okey. Di sini berakhir satu trend ya. 142 ni berakhir satu trend dan dia mula buat satu breakout di sini, dan dia terus terjun sampai bawah ni. Apabila dia terjun sampai bawah sini, bermula yang breakout ni breakout ni maksudnya dia price turun ataupun naik melepasi kawasan signal lah. Apabila dia cross sampai terjun sampai bawah, trend ini ada kemungkinan dia akan jadi sell. Okey, sekiranya dia naik sampai level kosong ni dan dia turun semula. Okey, bila dia turun semula dia akan jadi sell lah. Tapi oleh kerana dia sebab apa dia jadi macam ni, kita boleh tengok di M15 ataupun M5. Dia jadi macam tu sebab apa? Di trend yang lebih besar ni dalam keadaan buy ya. Dalam keadaan buy, terutama M15 lah. Okey. Tengok dari M15 ni sejak dari 3 hari lepas dia masih lagi dalam perjalanan buy ya. Okey, dalam perjalanan buy. Sampai pagi tadi pun signal warna kuning ni pun masih di sebelah atas. Okey, ni masih di sebelah atas. Ini menunjukkan perjalanannya masih dalam trend buy. Okey. Kemudian kita balik ke semula di M1. Okey. Apabila TF besar, kita dah pastikan dia dalam perjalanan buy. Untuk memudahkan lagi, kita boleh juga letak satu tanda jika nak letak lah. Kalau tak nak letak pun tak apa.
Okey, di sini dia punya line pembahagi dia ni ya. Signal ni adalah sebagai pembahagi antara zone buy dan zone sell. Okey, ni zone sell dan di sini zone buy. Okey, nampak dia punya keseimbangan dia. Signal ataupun line kosong ni adalah sebagai pembahagi antara dua zone ni. Jadi dia akan sentiasa seimbang mengikut price. So kita tak perlu nak risau apa-apa. Sebab apa? Memang dia dah sentiasa mengimbangi perjalanan price tu sendiri. Mana-mana TF pun sama. Okey. Kalau kita nak tanda boleh kita letak satu garis lurus kat sini untuk memudahkan kita. Okey, letak kat situ satu. Okey. Kemudian kita buka semula di M1. Okey, sekarang ni kita nampak di M1 adalah okey, ni line yang kita tanda M15 tadi sebagai pembahagi dia. Okey, sekarang ni kita boleh nampak. Okey. Perjalanan di atas sini dalam zone buy dan di bawah sini dalam zone sell. Okay. Perjalanan signal juga dalam mula bersilang dan nampak dia punya perkembangan ni dah cantik. Apa yang perlu sekarang ni adalah kita tunggu price ni turun sampai bawah. Okay. Kawasan ni gelap, yang gelap ni yang tak ada line ni, kawasan yang saya bulat ni. Okay. Kawasan ni adalah dipanggil sideway ya. Kita tak boleh nak entry di sini. Kalau nak entry sekarang ni boleh. Okey, sekarang ni boleh entry sell. Sebab dia berada di level sell 1 dan level sell 2. Okey, nak masuk sell dekat sini boleh. Tapi bila walaupun saya kata boleh, kita tengok pula di CCI. CCI price berada di kawasan sideway. Sideway ni maksudnya di bawah 114, di kawasan antara negatif 114 dan 114 di sebelah atas. Maknanya kita dia dalam keadaan sideway ya. Kawasan ni sideway. Ataupun saya boleh tandakan supaya lebih nampak. Kita tandakan dengan ni pun boleh lah. Okay. Kita tandakan Okey, yang kawasan saya warnakan ni adalah sideway ya. Okay. Kawasan ni adalah kawasan sideway ya. Sepanjang ni adalah sideway. Jadi kita tak boleh masuk entry ketika CCI berada di zone ini ya, zone bertanda ini. Okey, kita tak boleh masuk. Kalau masuk, kemungkinan kita akan kena floating. Contoh macam sekarang ni, CCI 22 sekarang. Okey, bacaan CCI ni ya, CCI ya, bacaan dia. Sekarang ni 22, okey. 24, 39, 38, okey. Bacaan dia di sini. Contoh kita masuk sebab kita nampak price sudah berada di level sell 1. Kita pun masuk sell di sini. Boleh masuk dengan sebab level yang maksimum. Tetapi lebih berhati-hati kita follow CCI juga pada waktu yang sama. Okay. CCI ni dalam keadaan sideway. Jadi kalau kita masuk di sini sell, ada kemungkinan price ni akan naik satu atau dua candle lagi untuk melengkapkan dia punya perjalanan dia. Untuk melengkapkan perjalanan, kita tengok sekarang dia berapa candle. Okay, sekarang ni dia dah 25 candle. Okey, 26. Okey, maknanya kita dia dah lengkap satu perjalanan antara 18 hingga 24 candle, lengkap satu perjalanan. Okey, sekarang ni dari sini sampai sini dah lengkap. Okey, bila dia dah lengkap, CCI dia kita tunggu betul-betul dia ngam. Kalau kita nak masuk, tunggu dia betul-betul 175, barulah kita masuk sell. Ini macam ni kita tak boleh masuk lagi ni sebab dia CCI dalam keadaan sideway. Kalau kita masuk, kemungkinan kita kena floating dalam 2 atau 3 candle. Ada kemungkinan juga price ni dia tak turun, dia terus naik. Jadi sebab tu kita pentingnya kena tunggu CCI ni 175. Kurang-kurangnya kalau kita kena floating pun taklah lama. Kebarangkalian ketepatan entry pada CCI 175 itu lebih kepada dalam sekitar 80% ketepatan dia berbanding dengan dalam ni, dan berbanding keadaan sideway ni. Kalau kita masuk sini memang kita kena floating yang lama dan silap-silap dia tak jadi turun. Okey, macam sekarang nampak dia dah turun 143, sedangkan price
baru bergerak sedikit sahaja, tapi CCI nya laju dia turun ke bawah. Ini menunjukkan bahawa price ni memang sangat kuat untuk dia naik. Okay, sangat kuat untuk dia naik. So kita tak boleh nak masuk sell dalam keadaan begini, walaupun signal ni dah menunjukkan confirmation buy. Tapi kalau kita masuk buy di sini juga adalah satu risiko, sebab CCI dia ni baru 126. Dia belum lagi maksimum sell, belum lagi maksimum untuk buy. Kalau kita buy di sini, kemungkinan juga price ni akan terus turun untuk melengkapkan CCI 175, ataupun dia boleh turun sampai 233. So candle yang kecil-kecil yang kurang pasti ni, kalau boleh kita tak payah masuk, kita tunggu je yang sesuai. Ok, sekarang kita nampak dia jelas dia turun dan CCI pun 214. Ok, nampak ni CCI 210. 210. Ok, mana kita dah boleh masuk buy. Kita boleh masuk buy sekarang sebab apa? CCI dah mencecah 210. Ok, sedangkan candle baru berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, candle baru 6. CCI dah maksimum. So, apa yang boleh kita buat? Kita boleh tunggu dia betul-betul maksimum. Ok, untuk ketepatan entry. Kalau nak entry sekarang pun dah boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Kita tengok lagi dekat M5 semula. Ok, M5 ni dia punya perjalanan dia baru berapa candle? Ok, kita ambil perjalanan dia dari sini. Ok, perjalanan M5 baru 15 candle, 14 candle. Ok, berarti dia ada 4 candle lagi untuk lengkapkan dia punya 18. Sekiranya price ini berjaya naik sampai 24 candle, berarti kita masih ada 6 candle untuk M5. Ok, sekarang ni kita nak buy ataupun kita nak sell. Ok, sekarang ni kita boleh nampak dia punya signal buy ni dah mula nampak. Signal buy melalui candle kita dah mula nampak. Dan dia punya CCI pun dah naik semula kepada 88. Ok, oleh kerana dia turun tadi secara mengejut, jadi price ini juga kemungkinan akan turun semula secara mengejut sampailah ke level kosong ni, line kuning ni. Line kuning ni kita boleh tambah macam ni lah. Kalau untuk trade tak perlu buat pun, untuk trade setiap hari, setiap masa kita nak trade tu, kita tak perlu letak pun. Ini saja nak tunjuk contoh je lah. Ok, kita ambil line ni macam tu, kita letak. Ok, kita sambungkan contoh, konon-konon dia akan jadi macam tu. Lepas tu yang putih pun, yang aqua pun kemungkinan lah dia akan jadi macam ni. Ok, dia akan jadi macam tu. So price ni kita boleh nampak dah dia nak turun sampai mana. Paling tak dia akan turun sampai sini. Bila sampai sini, CCI pun dalam keadaan 175 semula. So kita boleh masuk buy dekat sini lah. Masuk buy dekat sini, dekat dengan area line kosong, dan kita terus tunggu dia naik semula. Ok, sekarang ni pun kita boleh nampak dia dah turun. Ok, kita tengok CCI dia semula 16, 170, 179. Ok, kita pun ready untuk kita buy. Kita tengok dia turun lagi 198 lah ni, 197. Ok, 198 kita dah ready untuk buy. Kita pun masuk dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 10 kali 2 berarti kita punya modal dah 20. Ok, kita tengok berapa modal kita guna untuk trade yang ni. 20 bersamaan dengan 20 90 sen. 20 dolar 90 sen. Ok, modal yang kita guna sekarang daripada 66 dolar. Level margin ada lagi 300 lebih. Ok, sekarang ni terus dia naik, nampak dia terus naik dan profit dah pun 5 dolar 50 sen. Tak sampai 1 minit lagi. Ok,
dia dah naik. So bila dia dah naik ni, kita boleh tunggu sampai lah CCI ni cecah 175 semula, kita pun close. Okay, benda-benda macam ni saya tak suka duk semak kat sini. Jadi sebab itulah, ini untuk pembelajaran tadi saja. Sekarang ni saya buang. Okay. Apa yang kaedah saya buat ni tak perlu tambah apa-apa pun, just follow sahaja. Tapi untuk keterangan saya letaklah tadi kan, supaya dapat nampak apa yang saya sampaikan. Okay, yang ni pun tak perlulah. Saya trade bila suka saya punya chart tu nampak bersih. Bersih dan tak ada kena-mengena, tak ada semak sana sini. Dan saya juga tak suka melukis di atas chart secara peribadi. Maksudnya kita letak kotak sini, kita tanda itu. Itu adalah kita sendiri yang letak. Okay. Bila kita letak ni, kita boleh je letak mana-mana. Bila kita letak mana-mana, kalau tepat dengan apa yang kita letak, berarti tepatlah kita punya kesimpulan dia. Tapi kalau kita letak tempat yang salah, maka salah juga kita punya kesimpulan. So sebab tu saya buat apa nama dia punya sistem ni secara automatik dari yang tersedia di MT4. Okay. Bila dia bergerak secara automatik ni, so dia lebih tepat dengan kesimpulan price semasa. Okay, dia lebih tepat sebab apa, kita tak, bukan kita yang set, bukan kita yang setting, bukan kita yang letak tanda-tanda ni. Kita set ni ikut automatik dia. Jadi dia bergerak ikut price tu sendiri. So kita follow sahaja. Okay, biarkan dia naik dulu, jaga kita close. Okay, sekarang ni dah $10, $11. Okay, kesimpulan dia saya nak tengok ni kejap ya. Okey, ni secara bulanan dia, tahunan dia. Kita tengok secara tahunan dia. Okey, tahunan dia dulu saya pernah buat satu video yang mula-mula saya upload dulu sekitar bulan 5 tak silap. Bulan 5 tahun lepas. Okey, ni tahun 2022, 2021, 2020. Okey, berarti ni 2 tahun 2021, 2021 dan 2022. Okey, ni dah setahun 4 bulan di sini Okey, video pertama saya masuk dulu sekitar sinilah. Okey, yang menganggarkan dia punya perjalanan buy itu masih berlaku sampai sekarang Sebab apa? Sebab signal ni dia masih lagi valid buy untuk tahunan ni. Okey, letak juga macam tadi supaya nampak. Okey, ni dia punya line dia ni. Okey, anggarkan dia macam tu. Okey, jadi perjalanan buy dia ni masih lagi berlaku untuk tahunan Walaupun dia turun sampai sekitar sini, tapi untuk weight dia akan naik semula setelah CCI dia mencecah negatif 175. Okey, untuk tahunan sekarang ni CCI dia 29. Okey, dia dalam perjalanan menurun untuk tahunan. Menurun ni kemungkinan dia tak akan sampai di bawah sini. Sebab apa? Sebab di sini dah ada satu dia punya break kat sini Tengok dalam bentuk line. Okey, kat sini line putih saya tanda ni. Kawasan ni adalah kawasan dia pernah break banyak kali. So kalau dia turun pun target hanya sampai di kawasan zone 1809 ni untuk dia kekal valid buy. Kerana dia lebih dari ini, dia akan turun sell sampai level kosong ni lah. Kosong, level kosong untuk MN, untuk bulanan ni. Kemudian barulah dia buy semula. Kalau dia sell pun mungkin dalam sekitar 6 bulan. 6 bulan dia sell sampai level kosong, barulah 6 bulan seterusnya dia naik semula. Itu untuk perjalanan tahunan dia. Okay, sekarang ni pun dia dalam perjalanan sell Sell. Kita tengok week 1 dia. Week 1 ni dia kena buy dululah Week 1 ni dia buy. Sebab apa? Sebab CCI dia dah pernah maksimum di sini 155. Untuk week 1 dia dah bukan, sorry. Untuk week 1 ni dia bukan 155 yang ni sebab ni sebelum ni. Okay, sebelum ni dia dah pernah sampai 230 di sini sebelum ni.
Bila week 1 dah penuh sampai 230, so week 1 ni perlu naik semula untuk memberi laluan ataupun break kepada CCI naik semula. Okay, sekarang ni sepanjang beberapa minggu ni kita boleh nampak lah, dia punya perjalanan week 1 dia untuk memberi ruang kepada CCI break. Okay, sekarang ni CCI pun pernah cecah paling tinggi 188, dan dia turun semula tak sampai 175, sampai 144 dia naik semula. So untuk valid dia ni sell, dia perlu naik semula sampai 175 atau 233 macam ni, dan dia perlu terjun melebihi pada 175, barulah dia valid sell. Sekarang ni kita tengok signal dia ni dalam bentuk masih lagi valid buy. Signal week 1 ni masih valid buy. Line kuning dengan line biru ni masih mengembang di sebelah atas. Dia tak belum lagi bersilang. Dan price juga masih belum berlaku breakout di M1 di week 1. So dia masih valid buy untuk week 1. Okay, mungkin dia akan buy dalam tempoh 2 atau 2 minggu ataupun 1 minggu sebelum dia sell semula. Kemudian kita tengok pula D1. D1 ni dia nak buy atau dia nak sell. Okey, kita tengok D1 pun masih lagi dalam signal buy sebab dia masih lagi baru mula buy di sini. Okey. Pada bulan Februari 2022. Pada bulan 2, bulan 1 lah, bulan 1 dia start Januari 28 Januari. Dia start di sini. Okey, tapi sekarang ni dia punya signal tu masih lagi valid buy. Cuma kita nampak di sini kita besarkan sikit untuk D1. Okay. D1 ni kita nampak dia sudah mengecil, tapi dia belum lagi berlaku persilangan antara kuning dengan biru ni, aqua ni, dia belum lagi bersilang. Dan D1 juga, CCI D1 juga pernah cecah 179 di sini 179 di sini. So D1 ni, CCI D1 akan naik semula sampai 175 semula, barulah dia akan valid sell untuk week 1 tadi, dan akan terus bawa kepada perjalanan monthly tadi. Okay, sekarang ni D1 ni dia akan naik dulu untuk valid dia punya CCI ni 175 ataupun 16 lebih, ataupun memang dia akan naik sampai 18 ke, barulah dia akan turun semula. Sebab tu perjalanan dia ni dia akan sentiasa naik turun. Untuk H1 pula kita tengok ke mana dia nak pergi. Okay, H1 ni sah-sah lagi, dia masih valid buy. Sebab apa? Masih mengembang dan jelas lagipun dia baru saja mula perjalanan buy dia. Maksudnya kalau dah untuk bulanan tadi kita boleh nampak perjalanan sell. Week 1 ni kita boleh nampak dia antara buy dengan sell tu hampir sama banyak, sebab dia punya signal dia tadi agak mengecil ni, agak mengecil dan mendatar. Kemungkinan juga dia akan bersilang untuk sell. Dan D1 ni kita boleh nampak dia mula mengecil dan price baru naik dari OS dia untuk dia sampai level kosong, dan dia akan turun semula. Okay, sekarang kita boleh nampak dia punya perjalanan sell bulanan sell, week 1 untuk repair sell, D1 untuk repair perjalanan sell bulanan juga, dan H1 juga dalam perjalanan buy untuk repair dia punya D1, repair week 1, repair untuk bulanan. Tapi ni perjalanan dia agak jauh Kalau kita ambil H1, D1, week 1 ni, perjalanan dia makan masa yang panjang. Untuk kita punya untuk kita punya modal yang kecil, yang bawah 500, bawah 1000, bawah 2000 ni, kita follow H1 dan M15 pun tak cukup. Tak perlu ambil yang jauh-jauh. Okay, untuk M15 kita tengok M15 ni pun price kita dah mula nampak lemah sebab apa? Dia dah mula mendatar ni. Line signal ni dah mula mendatar, berarti dia dah mula lemah, dan dia boleh bersilang
ke bawah bila-bila masa sahaja. Okey, untuk dia meneruskan perjalanan sel bulanan tadi. Tapi untuk sampai bulanan dia perlu melintasi H1 dulu. Okey, sebab itulah saya kata kalau kita nak trade M15, kita tengok H1. Okey, kita rujuk H1. Sekarang ni H1 dalam perjalanan buy dan signal dia masih lagi mengembang. So M15 ni kita layan buy dululah. Walaupun dia mendata, tapi kita boleh layan buy dulu sebab H1 dia masih kuat untuk buy. Okey, masih kuat untuk buy. Untuk trade di M1 pula, kita follow M15. Okay. M15 ni kita boleh nampak bentuk market dia dah mula sideway. Sideway ni maksudnya dia naik, dia cross line signal dan dia turun semula line cross line signal. Dia naik semula cross line signal, dia turun semula. Berarti dia sideway. Price di M15 ni dalam bentuk sideway sebab apa? Line dia mendata dan juga price naik turun melintasi line signal. Berarti dia tidak mempunyai arah yang jelas dan dia dalam keadaan sideway. Bila dia dalam keadaan sideway, ada kemungkinan dia akan ikut sekali arah ETF yang lebih besar ni lah. Arah yang lebih besar ni dia sedang berarti M15 ni sedang membuat correction ataupun repair untuk TF-TF yang lebih besar. Okay? TF H1, H4, D1 dan juga W1. Dia sedang repair. Berarti di M1 pula, bila kita nak trade ni, kita tengok macam biasalah. Okay? Kita tengok M15 ni dia dalam keadaan sideway. Bila dia dalam keadaan sideway, berarti di M1 ni kita kena berhati-hati lah. Sebab apa? Dia boleh juga melonjak naik secara tiba-tiba dan dia juga boleh terjun secara tiba-tiba. Sebab apa? Sebab M15 tadi dalam keadaan sideway. Dia sedang naik cross line signal atas dan bawah. Maksudnya dia tidak ada arah yang jelas. Berarti di M1 ni okay, di M1 juga dia akan jadi boleh jadi sama seperti di M15 dalam keadaan sideway. Sekarang ni kita boleh nampak dia punya arah tadi. Ini dah satu perjalanan sampai sini 140 tadi. Dan sekarang ni dia turun ke bawah sini dan dia naik semula. Yang sini tak sampai 140. Berarti dia bukanlah satu trend. Kalau kita ambil dari sini sampai sini 60, baru dua perjalanan. Kalau sampai sini 142 berarti dia baru dua perjalanan. Dari sini, dari pagi sampai sini, sampai sini jadi dua perjalanan. Dua trend. Baru dua trend. Okay. Trend yang kedua ni dia dalam perjalanan buy. So kita hold saja buy ni untuk dia naik sampai sini semula. Okay. Kalau ikut sampai sini tadi dah boleh saya close. Okay. Sini tadi berapa? Okay, kalau dia naik sampai sini tadi 149. Okay. Kalau ikut tadi nak close kat sini pun dah boleh. Sekali entry. Ini dah boleh ambil entry kali kedua. Berarti tadi kalau kita dah profit sini sekitar $14, sini kita boleh ambil semula untuk $14. Jadi kita dah boleh dapat $28 dalam masa tadi pukul 3.22. Dalam sekitar setengah jam ni kita boleh dapat $28. Tapi oleh kerana saya tak sempat nak close tadi, Dr. Alik dah bersembang. Okey, Dr. Alik bercerita. Jadi dia dah turun semula, tinggal lagi $1. Okey. Jadi rugilah. Rugi kalau kita biar dia naik dan turun di sini. Okey, sepatutnya dia naik tadi $20, 11 ke $15 kita close. Dia turun semula kita masuk balik dan dia naik semula kita masuk. Dia turun semula kita masuk. Boleh tak ada masalah. Okay, sekarang ni kita tunggu apa keputusan yang ni untuk kita close. Sama ada dia naik sampai kosong ni semula, bolehlah close dulu.
Okey. Jadi apa yang saya jelaskan tadi boleh faham Sebab itu juga antara ramai yang tanya berkenaan cara guna. Tapi sebenarnya video-video sebelum ni pun banyak dah saya cerita, saya rasa. Ni nak tunggu dia naik balik agak lambat sikit lah. Sebab dia dah satu kali naik, satu kali turun, dua kali naik, tiga kali dia turun, dua kali turun, dua kali naik Okay, kalau ikut dalam tempoh ni kita boleh satu kali buy, satu kali sell, satu kali buy, dua kali buy, dua kali sell. Berarti dalam tempoh setengah jam ni dah boleh 4 kali entry. Okay, sekarang kita tunggu dia naik semula. Baru 4 dolar, 4 dolar, 4 dolar campur dengan 66 ni dah dapat 70. Okay, 70 kalau masuk semula boleh lagi 25 layer, 25, 15 layer lah. Okay. Kita tunggu dia naik semula sampai CCI ni 175 balik Sebab tadi ni dia tak sampai 175. Jadi kalau kita nak close pun boleh. Kalau tak nak close, kena tunggu sampai dia naik 175 semula. Tapi kalau kita tunggu lama ni, risiko dia kemungkinan kita tak dapat apa yang kita pernah capai ni. Okay. Tadi kita pernah capai sini 136. Okay. Kalau kita pernah capai sini 136, yang ni belum tentu boleh sampai. Boleh jadi lebih, boleh jadi tak sampai. Sebab dia dah pernah sampai. So kita tunggu je. Sebab signal ni masih mengembang. Jadi perlu menaruh harapan yang tinggi untuk perjalanan ni teruskan ke atas. Sekarang 9 dolar, 10 dolar, 9 dolar, 11 dolar, CCI 104, 105. Okay, kita tunggu sampai 175 ataupun 144. 144 ni kalau perjalanan candle dia lengkap, kita boleh close. Kalau nak close, kalau tak nak close, tunggu 175. Okay, sekarang ni dah 10 dolar, ni 116 pip 116 pip ni 113 ni berarti 113 pip. Ni 110, ada yang 118, ada 120. Okay, kembali 100 pip. 100 pip dari sini ke sini Okay, berarti dia dah satu kali naik, dua kali naik, tiga kali naik, tak lepas. Okay, tiga kali naik dia tak lepas. Bila dia tiga kali naik atau empat kali naik dia tak lepas, ada kemungkinan sell ni sangat kuat lah. Kita tengok pula M15. Kuat sangat ke? Tak juga. Sebab signal M5 ni nampak dia bersilang ke atas, walaupun CCI dia ke bawah. Kita tengok M15. Apakah M15 ni mengembang semula? Kita tengok M15 terbesarkan sikit. M15 ni dia masih nampak macam dia akan mengembang semula. Sini ada rejection, sini ada rejection, dan sini juga ada rejection. Ini menunjukkan perkembangan yang baik. Okay. Nampak dia open kat sini Dia mula open dia kat sini, dia mula kekalkan. Yang ni pun open dengan close dia, sini pun sama, agak sejajar di sini So ini menunjukkan M15 ni ada potensi untuk terus buy. Terbalik ke M5, nampak signal dia mula mengembang dan open candle yang baru juga di atas. Ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 candle ni agak sejajar. Dan yang open seterusnya ni di sebelah atas. Ini menunjukkan satu perkembangan buy yang kuat. So kita boleh hold dulu M1 ni sampai 175. Okay, sekarang 108. Kita tunggu sampai 175 sebab dia dah mula kuat.
Okay, 105 ya, CCI 105, CCI 107. Tunggu sampai 175 baru kita close. Selagi dia tak sampai, kita tunggu. Okay, kalau dia terjun, kita garu kepala. Okay, sekarang 17 199 18. Okay, boleh close kalau nak close. Sekarang $24. Okay, sekarang 19180. Okay, 191 ni ya. Tengok sini ya. Jangan tengok tempat lain, tengok sini. 190 tadi, 1. Okey. Sekarang ni dia dah naik penuh. Okey, tak perlu tamak, kita close saja sebab itu dah maksimum dia punya perjalanan dia. 19175 balik, 176 balik. Okey, 178 178 1778 178. Tak apa, kita close dulu untuk maksimum CCI. Okay, yang selebihnya kita tunggu untuk masuk sell balik nanti. Okay, kita close. Okay, kita close yang tu. So profit sekarang ni dah jadi 92. Tadi 66. Sekarang kita dah dapat 90. Dah jadi 92. 92. CCI pun 175 179. Jadi kita tak boleh masuk sell lah. Sebab apa? Sebab price ni tengah naik. Okay, kita tunggu betul-betul dia break. Kita close untuk ambil profit. Untuk setelah kita dah selamat ambil profit, nak masuk semula jangan terburu-buru. Kita kena tunggu candle ni betul-betul break. Sebab candle ni tadi dia nampak macam dah nak break. Sebab CCI dah maksimum, kita nampak dia nak turun. So untuk langkah berjaga-jaga, kita close dan kita ambil saja nilai profit tu dan tunggu sekejap. Sebab apa? Nilai candle ni baru mula perjalanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Baru 8 candle. Masih ada 10 candle lagi untuk dia break. Untuk lengkapkan 18 tu. Okay? Dia masih ada 10 candle. So 10 candle tu kita tak tahu sama ada dia turun dulu, dia naik semula, ataupun dia terus naik sampai sini baru dia turun semula. So untuk nilai profit yang maksimum tadi, kita ambil sampai CCI 17 lebih tadi sudah. Okey, kita boleh tunggu sampai candle ni betul-betul break, baru kita masuk sell semula. Bila dia sell semula, ambil juga maksimum CCI 175, close dan baru masuk buy semula. Ataupun tunggu betul-betul candle break, baru masuk buy semula. Okey, jangan terburu-buru. Sebab apa? Kalau kita masuk bersama risiko kerugian dan juga risiko keuntungan tu ada dua-dua tu. Tapi kalau kita tak masuk, kita tak ada rugi apa-apa, kita tak ada risiko apa-apa. Okay? Kita just tunggu peluang yang ada. Okay? Okay, nampak? Ni oleh kerana kita tak masuk, kita jangan anggap ni satu kerugian. Ini satu kelebihan. Sebab apa kita tak masuk, sebab apa kita dah close tadi. Walaupun dia naik ini, abaikannya. Abaikan dia. Kita jangan anggap ini satu kerugian. Sebab apa? Kalau kita masuk tadi, kemungkinan kerugian tu lebih besar jika dia terjun. Okay? Sebab CCI dah maksimum tadi. Sekarang kita nampak CCI dia menurun, tapi candle menaik. Okay. Ini juga adalah satu keadaan yang mana kita menunjukkan dia punya apa? Kita boleh, ni agak satu penipuan perjalanan candle lah. Tadi dia dah cecah 19 lebih. Okey, berarti dia dah betul-betul maksimum. So price ni dah mula turun.
Bukan price mula turun, price makin naik sedangkan CCI dah maksimum. Kita boleh anggapkan 3 ataupun 4 candle ini adalah candle ataupun price secara paksaan. Okay. Dia naik ni secara terpaksa untuk memberi keselesaan ataupun untuk memberi ruang kepada TF-TF yang lain ya. Mungkin TF ini ataupun mungkin TF30 ataupun TF lain. Okay. Yang ni pun dah 1551 lah CCI dia. M15 CCI 173. Okey, berarti M15 juga akan terjun semula. M5 196. Berarti dia pun akan terjun. M1 121. Okey, nampak candle dia dah mula buat doji. Berarti candle juga candle kecil. Berarti ini dah mula lemah lah. Bila dia mula lemah, dia akan buat satu candle panjang ke atas ataupun dia akan buat satu candle panjang ke bawah. Kemudian dia naik lagi 2 atau 3 candle, barulah dia betul-betul terjun. Itu kita kena tengok jugalah. Kena belajar buat candle tu, kena belajar juga. Untuk pembelajaran seterusnya ni boleh tengok di Google, boleh baca di Google, boleh tengok bentuk-bentuk candle yang ada yang ada di Google tu, boleh tengoklah bentuk-bentuk dia. Okey, tadi kita close kat sini. Sekarang kita boleh nampak 1, 2, 3, 4 candle. Okey, 4 candle ni dia yang 3 candle ni dia agak kecil dan sejajar. Ini kita panggil dia break ya. Dan dia dah mula lemah. Tanda dia mula lemah, candle kecil, CCI pun dalam perjalanan menurun. Okey. So kita perlu tunggu peluang yang betul-betul sesuai untuk kita masuk sell. Peluang waktu yang betul-betul adalah kita tunggu CCI ni naik semula lah. Kita 175 semula. Walaupun dia turun, tapi dia akan naik semula untuk lengkapkan 175 semula. Baru kita sell balik. Sebab apa? Kita sell sebab kita tengok M5 tadi ni 179 196. Berarti dah terlalu high. M15 juga 174. Dah dekat-dekat nak sampai 175. Berarti M15 akan sell, M5 juga akan sell. Dah sekitar 4 jam dah. Okay, sekitar 4 jam. Okay, nampak price dah mula turun. Okay, price mula turun. Kita boleh masuk dulu sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Sebab apa masuk 10? Sebab CCI ni masih lagi rendah. So dia ada chance untuk dia naik lagi. Okay. Dia masih ada peluang untuk dia naik lengkapkan 175. Okay. Bila sampai 175 betul-betul, baru kita masuk semula. Ini masuk di sini sebab apa? Sebab takut terlepas. Okay. Terlepas masuk. Tapi kalau nak berhati-hati betul-betul, jangan masuk. Tunggu je. Okay, sekarang ni kita tengok kita punya margin ada berapa. Okay, 400 lebih ya. Margin level ada 400 lebih. Okay, kita masuk kat situ, kita tengok dia nak naik balik, nak naik semula ataupun dia terus turun. CCI M1 65, 66. Okay, nampak dia naik semula. Dia macam mana pun dia mesti lengkapkan 175. Okay, tunggu untuk dia naik semula dan kita masuk balik. Sekarang 78. Macam jauh aja dia nak naik. Sebab ini baru 76. Yalah, nak lengkap ke 18 kan. Sekarang baru berapa? Dari sini kita tengok baru 14. Ada 4 candle lagi. Okay, dia naik M5 185,
M15 177. Okey, ngam. Semuanya akan turun. Yang ni 80. CCI dia 79. Dia masih low semula. Jadi kena tunggu lagi. Tunggu lagi sikit lagi. Enam puluh enam. Okey, apa gayanya? Dia tak jadi naik ke? Mungkin dia tak jadi naik. Sini level saya 1 dengan sini 220 ah. Ni nampak je kecil tapi dia punya peak dia besar 220 sini ah. Kalau dari sini 320. Kalau dia berjaya sampai sini berarti 320. So tunggu je ya. Cakap banyak pun kalau tak profit tak ada guna ke. Okay guys, sambung balik ya. Okay, nampak dia dah sampai level kosong. CCI dia pun dah cecah 186. So kita close. Walaupun yang ni lebih sedikit, tak apa, kita close je. Okay. Nampak dah close saja terus dia naik semula. Kalau tak close ni sakit hati tau. Kalau tak close ni memang korang akan sakit hati. Nampak dia naik semula, tiba-tiba dia jadi floating balik. So dengan forex ni itulah dia. Dia naik turun, naik turun, naik turun. Jadi setiap kali dia naik kita nak buy, setiap kali dia turun kita nak sell. So kita kena ambil maksimum dia, naik dan turun, buy dan sell. Okay, tak perlu nak simpan lama-lama. Simpan lama-lama sekali jadi belacan. Okay, sekarang ni dah profit $103. Okay, untuk hari ni modal dia berapa tadi? Modal $4. Okay, dari pagi tadi modal $4, sekarang dapat $103, pukul 4.30 dah. Okay, sampai di sini saja dulu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, yang ni saya masuk semula setelah saya close yang di sini tadi. Kemudian dia naik dan kita semak di M5, M15 menunjukkan dia terus turun. So kita masuk semula, sell di sini setelah dia naik. Okay, kita masuk semula dan sekarang dah profit $38. $38 dah $40. Okay, $41. Di sini 200 180 sekitar 180 sampai sini dah jadi sekitar 380. Okey, 364 pip. Okey, dah boleh close. Tak perlu tunggu lama-lama. Okey, close. Okey, settle. Jadi $143. Cantik. Dari sini sampai sini kita dah dapat tadi 66 66. Asal dia tadi 66 je. 66. $143 tolak 66. So equal dia $77. Okay, dari sini sampai sini kita ada profit sebanyak $77. Okay, baloi tak berbaloi? Kalau berbaloi bagi komen. Kalau tak berbaloi boleh kita cuba cara baru.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mencuba.